أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya doakan tuan-tuan dan puan sihat dan afiat pada pagi ini yang mulia ini. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Najimin dalam tazkirah Jumaat pada hari ini. Dan saya akan menceritakan dan saya akan berkongsi dengan ilmu berkaitan dengan keunggulan tokoh 4 mazhab. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana kita ketahui bahawa di dunia ini tuan-tuan dan puan, ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW telah memberikan ayat, memberikan hadisnya dan yang dia punya pemahamannya lah. Sesungguhnya 300 tahun selepas kewafatanku, kata Rasulullah SAW, kamu hendaklah pegang betul-betul. Mereka ini dalam keadaan berpegang kepada sunnah aku. Dan selepas itu apa akan jadi? Berlakulah fitnah dan muncullah berbagai ajaran-ajaran yang mendakwa mereka Islam. Maka tuan-tuan, apa yang kita perlu ketahui adalah kita kena berpegang kepada mazhab pada zaman kita sekarang 2020 selepas 300 tahun itu kita akan berpegang pada pendapat-pendapat mazhab. Ya, dalam khususnya dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, yang pertamanya kita kena ada, kita memegang akidah tuan-tuan yang telah disusun oleh Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Ya, dari sudut hukum fikih adalah 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahullah. 4 ini, dan mereka ini ramai pengikut. Dan kemudian dari aspek tasawuf, ya, tasawuf dalam mentazkiyahkan diri kita ini, tuan-tuan, kita ini terlampau banyak dosa. Jadi untuk mentazkiyahkan diri kita ini, tazkiyah maknanya kita nak menjadikan diri kita ini suci bersih. Daripada suci menjadi kotor, hendak mendekatkan diri kepada Allah Taala, hendaklah kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, ada ilmu tasawuf. Seperti kita boleh lihat kepada karangan-karangan Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf ini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, insyaAllah. Dan tuan-tuan, kita tidak akan lekang daripada fitnah, khususnya janji Allah SWT akan adanya Rasulullah SAW beritahu bahawa kiamat tidak akan berlaku sehinggalah adanya Dajjal. Dajjal, tuan-tuan, dia akan membawa fitnah ke atas dunia ini. Fitnah, sehingga fitnah itu dia akan masuk ke dalam bilik tidur kita. Bilik tidur, tempat kita tidur, tuan-tuan, pun boleh. Lihatlah sekarang ini, kalau di bilik tidur kita ada internet, kita melihat bagaimana fitnah berlaku. Masya Allah, na'udzubillah, dalam bilik tidur orang. Na'udzubillah lah. Ya, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, hari ini saya akan berkongsi tentang keunggulan tokoh 4 mazhab yang kita wajib ketahui. Dan contohnya kalau macam kami ini di Malaysia ini, kita di Malaysia, di Nusantara ini, kita mengamalkan mazhab Syafi'i dan juga mengamalkan juga Hanafi, Maliki dan Hambali punya pandangan dari sudut fiqh, sudut ilmu fiqh. Tuan-tuan, mari kita kenali mereka ini. Imam Abu Hanifah, nama penuh beliau adalah An-Nu'man bin Sabit, yang lahir pada 80 Hijrah di Kufah, Iraq. Kemudian wafat pada 150 Hijrah. 300 tahun saya beritahu tadi kan, 300 tahun. Mana 150 Hijrah, masih lagi dalam lingkungan sebagai tabi'ah.
Sifat pribadi Imam Abu Hanifah adalah sangat memuliakan ilmu pengetahuan, kuat beribadah seperti qiyamul lail, berpuasa dan membaca Al-Quran. Subhanallah, apa tak berzikir, semua zikir mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pemurah dan penyayang, tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat, harta dan kedudukan. Guru yang tersohor Hamad. Nah, Hamad di banyak hadis juga bin Abi Sulaiman, perempuan Atta bin Yasir dan Amr bin Dinar. Semuanya adalah guru-guru yang hebat. Imam Malik itu perempuan, nama penuh Malik bin Anas Al-Madani. Tarikh lahir pada 93 Hijrah di Madinah dan wafat pada 179 Hijrah. Dan kunyah ya Abi Abdullah. Kunyah ini macam gelaran lah ya. Sifat pribadi yaitu baginda beliau ini perempuan Imam Malik ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berada di Madinah. Di Madinah ya. Sehingga tidak sanggup menunggang kuda di bumi Madinah kerana terdapat padanya jasad baginda. Masya Allah. Memuliakan majlis pengajian hadis dengan memakai pakaian bersih dan wangi-wangian, sanggup berkorban harta untuk menuntut ilmu. Perempuan, kalau kita nak menuntut ilmu, berkorbanlah untuk ilmu. InsyaAllah Allah akan balas kita dengan kejayaan. Gurunya yang tersohor ialah Nafi' Al-Madani, Muhammad bin Syahab Az-Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Banyak guru-guru kita ini banyak. Imam Syafi'i rahimahullah ialah nama penuh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada 150 Hijrah di Gaza, Palestin, wafat pada 204 Hijrah. Nah, saya beritahu tadi kan 300 tahun itu Rasulullah SAW tidak akan berlaku perpecahan di kalangan umat. Kemudian kunyah adalah Abu Abdullah. Sifat pribadi sanggup tinggal dengan Arab Badui semata-mata untuk menguasai bahasa Arab. Rasulullah Nabi Muhammad pun belajar Arab itu dengan Badui. Dan kesusastraan Arab. Sanggup bermusafir jauh semata-mata cinta kepada mendapatkan ilmu. Tuan-tuan Imam Syafi'i banyak ilmu dia. Kemudian berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh golongan Syiah. Syiah ini wujud, tuan-tuan. Golongan Syiah ini sangat pemurah kepada fakir miskin. Apabila Imam Syafi'i bila beritahu kita sedekah, maka dites orang bagi dia duit berapa 10.000 dirham diberikan oleh raja, dia sedekah semua, Masya Allah. Sifat orang yang tinggi dan kuat beribadah, Masya Allah. Guru yang tersohor adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik pun dia punya guru lah. Dia baca buku Muwatta tu. Sufyan bin Uyainah, Masya Allah. Muslim bin Khalid Al-Zanji. Dan seterusnya yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbali kan, mazhab Hanbali. Nama penuh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Lahir pada 164 Hijrah di Baghdad dan wafat pada 291 Hijrah. Kunyah Abu Abdullah, sifat pribadi biasa menuntut ilmu walaupun mendapat gelaran imam yang masyhur. Tuan-tuan hebat di Baghdad, Imam Hanbal ini. Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua, memiliki sifat pemaaf yang sangat tinggi, banyak menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran sejak umurnya 8-9 tahun, sanggup mau dipenjara semata-mata mempertahankan akidah. Pada zaman itu tuan-tuan, bila ada Syiah, bila ada Mu'tazilah dan sebagainya, sanggup mempertahankan. Apakah Al-Quran ini makhluk? Karena tanya kepada Imam Hanbal. Imam Hanbal berkata, mana dah? Itu bacaan saja tu. Masya Allah. Mana dah makhluk? Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah bacaan. Qiraah Al-Quran katanya. Di penjara pula, Masya Allah. Bacalah dia punya sejarah-sejarah. Guru yang tersohor adalah Imam Syafi'i. Dia berguru dengan Imam Syafi'i. Abu Yusuf Al-Qadi dan Hamad bin Khalid. Sumbangan tokoh dalam tamadun Islam dan perempuan, contohnya kalau Imam Abu Hanifah, ialah kitab yang karyanya adalah kitab Faraid, kitab Al-Fiqh Al-Akbar, kitab Al-Alim wal Muta'alim. Kaidah dimengasaskan mazhab ialah fatwa para sahabat yang menggunakan fatwa para sahabat, menggunakan qiyas, ihtisan, ijma' dan uruf. Murid terkenal Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan bin Syaibani, Zufar bin Huzail. Kawasan sebaran mazhab adalah Asia Tengah dan Eropah. Kemudian Imam Syafi'i ternopan buku karya yang ditulis adalah kitab Al-Um. Masya Allah, saya pernah baca, tengok baca Al-Um ini, walaupun terjemahan pun Masya Allah.
kitab Risalah, kitab Al-Musnad, ya. Kaidah mengasaskan mazhab adalah menggunakan ijma ulama, qiyas dan istidlal. Selain pada Quran hadis memang langsung menggunakan Quran hadis asas. Ya. Ijma qiyas istidlal. Kemudian terkenal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbalian. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzni, Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Kawasannya adalah Iraq, Mesir, Parsi, Syria, Malaysia, Indonesia, Brunei, Pakistan, India, dan juga China. Imam Malik misalnya. Kitab yang ditulis adalah kitab Al-Muwatta, ya. Kaidah mengasaskan mazhab adalah amalan penduduk Mekah, amalan penduduk Madinah, sebab dia mengajar di Madinah. Qiyas, menggunakan qiyas dan juga masalih al-mursalah. Murid yang terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Kawasan mazhab ialah Mesir, Andalus, Indonesia, Afrika, dan Maghribi. Pergilah menuntut ilmu di sana insyaAllah. Manakala bagi sumbangan Imam Ahmad untuk tamadun Islam ini adalah hasil Ahmad bin Hanbal ini kan, hasil karya adalah kitab Musnad, kitab Tarikh, dan kitab Illah. Kitab Illah. Illah ni sebab-sebab lah. Kaidah mengasaskan mazhab, fatwa para sahabat, qiyas dan istishab. Kemudian terkenal Imam Hasan bin Musa, Imam Hanbal bin Ishaq, dan Al-Walid bin Muslim. Kawasan sebaran di Baghdad, kawasan Baghdad di Irak, Mesir, dan di Najd. Dan iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh ini tuan-tuan adalah, pertama, umat Islam adalah mencontohi kegigihan. Kita contohi kegigihan 4 tokoh kita ini dan kesabaran imam mazhab kita ini dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan, al-ilmu bila amalin kasyajarin, talibul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Apalagi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Masya-Allah, itulah kelebihan-kelebihan ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, tuan-tuan, kita ini tuan-tuan, sesungguhnya belajar ilmu ini kita akan kita menjadi perit, amat perit menuntut ilmu ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Susah, penat benar belajar ini. Tapi tuan-tuan, lagi penat apabila lagi teruk apabila kita tidak dapat, lagi teruk bila kita jadi bodoh. Jadi bagus belajar sebab itu adalah sebenarnya itulah kita mau yang itu. Bagus belajar, ya. Yang kedua adalah umat Islam adalah menghormati perbezaan pandangan dalam kalangan mazhab supaya tidak berlaku pertelingkahan. Tuan-tuan, ada berlaku kita ini ramai yang bertelingkah karena perkara buruk. Kita sembahyang, tuan-tuan, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mau beritahu aqimus shalah. Kemudian kita kena bayar zakat, wa atu zakah. Betul? Tapi yang jadi furuk, tuan-tuan, ialah tempat kita di furuk. Macam Imam Syafi'i dia berada di sini, Imam Hanbal di sini kan. Jadi ada furuk dia. Furuk ini, tuan-tuan, apabila ada satu istilah yang kita kena tahu ialah umatku, kata Rasulullah SAW, tidak akan bermusyarat untuk ke arah kemaksiatan, ke arah membuat kekejian dan sebagainya. Ulama mana ada akan berdasarkan pada hadis, sunnah, qiyas, ijma, qiyas dan sebagainya lah. Masya Allah. Jadi apabila berangkat pandangan berbeza, jangan pula kita sampai berhantak-hantak bertelingkah. Ada yang bertelingkah pula. Kalau orang nak pergi kubur, tuan-tuan, pergilah kubur. Bukannya kita sembah kubur, tapi kita berada kubur Allah untuk mengambil kita. Assalamualaikum. Rasulullah pun begitu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rasulullah SAW, tuan-tuan, apabila Rasulullah ditanya, ada satu orang yang suka membersihkan masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah itu Masjid Nabawi lah. Kemudian satu masa Rasulullah tidak jumpa dia ni. Tidak jumpa. Di mana sudah ini orang? Dia bertanya, Rasulullah tanyalah, di mana sudah orang yang selalu bersih masjid itu? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal itu. Kenapa saya tidak tahu Rasulullah terus pergi mana? Dia berangkat terus pergi ke kubur dan dia solat di kubur sana. Bukan dia sembah kubur. Solat. Tapi ada di kalangan kita ni. Ada di kalangan kita ni pula ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Adakah patut? Kubur, dia bagi tahu pergi kubur ini untuk ada orang mau disembah, mengelakkan orang menyembah.
Tuan-tuan, Allahu Akbar. Asas dialah Rasulullah pun pergi ke kubur untuk para sahabat pergi ke kubur. Kan? Di kubur untuk apa? Bukan pergi menyembah, tapi mengambil atibar. Kita ini akan kembali ke dunia yang keempat, yaitu alam barzakh. Supaya kita dapat sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian teman-teman ialah umat Islam adalah menyebarkan serta menyampaikan ilmu agar dapat dimanfaatkan kepada semua. Teman-teman, bila seseorang itu dalam Islam ini mendapat ilmu, kita hendaklah sebarkan ilmu itu, khususnya ilmu akhirat. Kita tahu ilmu solat, kita pergi ke satu tempat, kita ajar kepada orang tentang ilmu solat. Semua para ulama pun begitu, semua ulama warasatul anbiya. Masya Allah, ulama orang ini pewaris para nabi. Makanya para nabi dan perempuan adalah dia akan mendapat ilmu, dia akan bagi tahu kepada ahli keluarga dia. Sebab itu tugas para nabi, para rasul, dia dapat ilmu dari Allah SWT, kemudian dia akan bagi tahu kepada umat dia. Contohnya Nabi Isa. Tuhan kita Allah SWT, kata Nabi Isa. Nabi Isa. Kemudian dia bagi tahu lagi daripada ibunya, daripada datunya, semuanya menyembah Allah SWT, dan cara salat pun cara macam kita. Macam Islam yang buat. Rasulullah cuma perbezaan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Okay? 600 tahun itu jauh sangat. Sehinggalah Lata Manat Uzza itu semuanya ulama-ulama besar. Kenapa kemudian dibuat jadi patung, kemudian disembah pula jadi patung. Itu Rasulullah beritahu. Kalau wafat saya ini, jangan kamu buat kuburan lah yang seperti orang sembah saya bulannya. Sembah Allah SWT. Perempuan kemudian bila dapat ilmu itu, maka sebarkanlah. Dan kita hendak menulis macam Imam Syafi'i kan, menulis apa Imam Syafi'i tulis kitab Al-Um. Gunakan bahasa kita. Kalau kita orang Melayu, kalau orang dusun. Ataupun sekarang ini boleh merakam, mudah. Tapi dengan buku lah mudah lah. Sama saya ada tulis satu buku lah untuk panduan bila siapa yang pergi pejabat pendidikan di Universitas Islam, khususnya dalam meningkatkan pencapaian, boleh guna buku itu. Tulis. Saya buat dalam PowerPoint, saya print jadi buku. Alhamdulillah. Saya sebarkan lah. Ibu itu ilmu. Yang keempat adalah umat Islam adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati. Amalkanlah solat, kita solat, berpuasa dan sebagainya lah. Amalkanlah. Yang seterusnya adalah umat Islam hendaklah berwaspada dalam meneliti sumber-sumber ilmu agar tidak terpesong daripada syariat Islamnya. Tentu ramai orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah SWT, tapi syaitan ini tidak akan pernah tidur untuk menyesatkan manusia. Allah. Jadi tiba-tiba ilmu yang dapat itu ilmu daripada syaitan pula. Nauzubillah. Jadi akhirnya teman-teman, nasihat saya adalah mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, yaitu melaksanakan segala apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan insyaallah jumpa lagi. Terima kasih.